Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Maksudnya dan sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat kepada Allah semata-mata, maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Dan bahawa sesungguhnya tatkala hamba Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri beribadat kepadanya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain, mengerumuninya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata, dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat, dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan bagi kamu. Ayat ini masih lagi mengesahkan tentang jin. Wajarlah dengan surah ayat ini dalam suratul jin. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid itu adalah bagi Allah. Terdapat kekhilafan di kalangan para ulama menafsirkan ayat ini. Setengah ulama di antara Sa'id bin Jubair, iaitu ulama tabi'in. Ulama tabi'in sempat dengan Sayyidina Ali bersama Hasan Basri. Sa'id bin Jubair ialah seorang alim ulama yang mati dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kerana keberaniannya menegur kezaliman. Sa'id bin Jubair mengatakan maksud ayat ini berkait dengan apabila rombongan jin yang bertemu dengan Nabi SAW, selepas permulaan surah yang mengatakan Nabi tak nampak mereka datang pula lepas itu bertemu dengan Nabi untuk belajar agama dan berbai'ah dengan Nabi SAW. Pemimpin mereka berkata, wahai Rasulullah, di mana tempat kami nak semayang? Masjid-masjid didirikan oleh manusia, mungkin kami tak boleh pergi. Lalu Allah menurunkan wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Walaupun manusia buat, boleh pergi masjid mana-mana, boleh pergi masjid mana-mana bebas. Ni kuci pula masjid lah ni. Tu dok kepeliknya kuci masjid. Kuat Islam dah lalu sampai kuci masjid. Kuat dah lalu. Takut orang naik, takut orang buat macam-macam. Didik masyarakat, itu silap kita. Masjid adalah terbuka, dibinakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
kata Nabi SAW, semayanglah masjid mana-mana, Allah Ta'ala izinkan kamu. Ini satu tafsir. Satu tafsir lagi, semua muka bumi adalah tempat sujud. Ini di antara keistimewaan yang diberi kepada Nabi SAW. Di antaranya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tuhan jadikan kepada aku, kata Nabi, dan umat-umat aku, di mana saja muka bumi adalah masjid dan boleh bersuci. Bumi itu suci. Bila tengok atas bumi itu tak ada tahi, tak ada apa, semayanglah, suci. Jangan duk kata boleh jadi angin pernah lalu sini, babi tengah lalu sini. Itu bukan kerja kita. Allah Ta'ala izinkan. Kalau mari nyakit waswah aku semayangkan, ada babi dijok sini pula, itu setan tu. Setan. Allah Ta'ala izinkan. Bila sampai waktu semayang, sama ada di masjid ataupun di mana-mana muka bumi ini. Kita berbeza dengan penganut agama lain. Penganut agama lain kena ada rumah ibadat, nak boleh ibadat. Kita tidak, orang Islam. Masjid ke, tak ada masjid ke, tengah jalan, sampai waktu semayang, berhenti. Bumi adalah tempat kamu sujud, dan bumi adalah untuk menyucikan diri kita. Kalau tak ada air boleh tayamum. Setengah ulama mengatakan tanah ni menyucikan kasut yang sudah kena najis bila kita berjalan atas tanah. Ada ulama mengatakan begitu. Itu keistimewaan yang diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tafsir lagi mengatakan bahawa maksudnya ialah anggota-anggota sujud. Sesungguhnya al-masajid lillah, anggota-anggota sujud adalah bagi Allah. Anggota yang kita jadikan untuk sujud, iaitulah dahi kita, dua tangan kita, dua lutut kita, dan hujung-hujung jari kaki kita. Ini merupakan al-masajid, merupakan anggota-anggota untuk kita sujud. Semuanya memberi makna itu. Tetapi yang lebih zahir ialah makna yang pertama, ialah masjid-masjid. Bangunan masjid ini, wahai kaum jin, pergilah semayang masjid mana-mana pun. Tak ada siapa boleh sekamu. Kalau ada orang kata masjid dia, orang tak lagi dia je, itu tak betul dah tu. Salah. Bila istihar dari masjid, maka dibebaskan untuk umum, untuk mengerjakan ibadat. Manusia, malaikat, jin yang beriman boleh duduk di masjid itu. Dan di zaman Nabi SAW, masjid ini menjadi tempat kegiatan-kegiatan agama dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Di masjid bukan saja tempat sembahyang, masjid juga tempat Nabi menyampaikan khutbah, tempat Nabi melantik pemimpin-pemimpin daerah, melantik penglima-penglima tentera, melantik hakim, melantik pegawai. Di masjid adalah tempat pelantikannya. Dan masjid juga jadi mahkamah. Tak ada tempat lain masjid jadi mahkamah. Mahkamah di masjid. Masjid juga menerima kedatangan utusan-utusan asing dari kalangan orang bukan Islam. Orang bukan Islam naik bertemu dengan Nabi, bawa utusan, soal Nabi, lepas tu masuk Islam. Ada yang balik tak masuk Islam, tak masuk Islam. Rombongan Najran yang kita baca minggu lepas datang menghadap Nabi di masjid, berhujah dengan Nabi. Lepas tu sampai waktu dia nak ibadat, Nabi kata, duk buat cara mu duduk tu. Dia pun buat cara dia duduk tu. Kemudian berhujah balik, menunjukkan masjid adalah kegiatan untuk bermasyarakat. Perkara yang pertama yang dibuat oleh Nabi SAW ketika mengadakan negara di Madinah, mula-mula sekali buat masjid Nabawi. Ambil tanah wakaf, ambil tanah daripada seorang anak yatim, dibayar tanah itu dengan harga yang patut, didirikan masjid. Dan masjid menjadi pusat yang pertama untuk ibadat dan untuk mendidik masyarakat dan untuk bermasyarakat. Kemudian dibuat pasar untuk kegiatan perniagaan. Kalau balah selesai di masjid. Itu cara di zaman Nabi SAW.
fala tad'u ma'allahi ilahan ahada, maka jangan sekali-kali kamu berdoa bersama dengan Allah yang lain daripadanya. Allah saja Tuhan, tak ada Tuhan melainkan Allah. Beribadatlah dengan ikhlas kerana Allah, beribadat dengan menyembah Allah sahaja, jangan sembah makhluk-makhluk, malaikat ke, jin ke, manusia ke, batu ke, lembu ke, binatang ke, pohon kayu ke, dipuja. Ini tak boleh. Allah saja untuk kita beribadat. Hanya beribadat kepada Allah saja, berdoa kepada Allah saja, bersumpah dengan nama Allah saja. Ada pula sumpah bawa Quran, junjung Quran. Sumpah jenis apa tu? Itu bukan cara Islam. Orang Kristian dia bersumpah dengan kitab Injil dia. Kita orang Islam tak bersumpah dengan kitab Quran, sumpah dengan nama Tuhan. Wallahi wa billahi wa tallahi, itu sumpah yang diajar oleh agama Islam. Ni pula suruh sumpah dengan Yasin lah, sumpah dengan Quran lah. Itu orang ada erti hukum sumpah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, dan sesungguhnya tak kala bangunlah hamba Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sembahyang berdoa kepada Allah, hampirlah mereka itu bertindih-tindang di antara satu sama lain. Ada ini mengesahkan. Satu tafsirnya bila Nabi sembahyang, Nabi baca Quran. Dengar Quran yang Nabi baca, rombongan jin ini datang berebut, bertindih-tindang di antara satu sama lain. Macam nak bertindih, berguli basing antara satu, berebut nak dengar ayat Quran ni. Bersungguh antara satu sama lain, kerana tertarik dengan Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikut satu riwayat. Mengikut riwayat yang lain mereka kagum. Bila Nabi sembahyang, Nabi rokok habis, sahabat-sahabat belakang dia rokok belakang macam tindih-tindang, ikut apa Nabi buat. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang mana sabahnya ialah kumpulan jin tertarik dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Bila dengar mereka datang berlomba, sahabat bertindih-tindang di antara satu sama lain. Allah Ta'ala sebutkan keadaan mereka. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku diajar oleh Allah supaya aku berdoa kepada Tuhan aku, dan aku tidak boleh menyekutukan dengannya sesuatu pun. Ada ulama menyatakan, iaitulah dari makhul ulama tabi'in, ayat ini bersempena dengan rombongan jin yang datang menemui Nabi SAW selepas ayat yang pertama tadi. Mereka datang dengan jumlah 70,000. Ramai. 70,000 anggota datang dengan pemimpin mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikut riwayat Az-Zubair bin Awam, 70,000 mereka datang dalam keadaan bersesak-sesak untuk mereka belajar agama dan mendengar Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan kata, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku ditugaskan oleh Allah untuk mengajak bertuhan aku, iaitu Allah. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak boleh menyekutukan dengan Allah itu sesuatu pun. Beritahu kepada mereka, la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sesungguhnya aku tidak boleh memiliki apa-apa terhadap kamu. Aku tak boleh memberi mudarat dan tak boleh mendatangkan kebaikan, kerana semua mudarat dan kebaikan aku itu adalah kurnia
daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diarahkan oleh Tuhan aku supaya aku sampaikan kepadamu, aku beritahu kepadamu. Menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad SAW diutuskan oleh Allah menjadi rasul kepada manusia dan jin. Ini istimewa Nabi Muhammad SAW, berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Bukan saja diutuskan untuk seluruh manusia di akhir zaman, tanpa mengira bangsa apa, kaum apa, negeri mana, dan kepada jin. Kerana di akhir zaman ini Allah Ta'ala akan beri sedikit ilmu kepada manusia. Manusia boleh berhubung di antara satu sama lain, tak macam dulu lagi. Maka Allah utuskan Nabi untuk kaum dia saja, negeri dia saja, zaman dia saja. Adapun Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh umat manusia dan jin, seluruhnya. Kerana maklumat tentang Nabi Muhammad SAW boleh disampaikan dengan alat-alat yang ada kepada seluruh dunia. Kerana nikmat ini adalah kemuncak nikmat. Kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah kemuncak Nabi dan Rasul. Tak ada lagi Rasul selepasnya. Kerana selepasnya akan berlakunya kiamat, akan dihancurkan dunia. Maka kelahiran Nabi Muhammad adalah kelahiran akhir zaman, tanda yang besar akhir zaman. Diajak seluruh manusia dan jin beriman kepadanya. Kalau tak beriman masa ni, habis dah masanya. Tuhan nak kiamat dah, nak tamatkan riwayat dunia ni. Wallahu a'lam.